Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه لا نبي ولا رسول بعدي أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini, malam 21 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 22 Februari 2022 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu maya ini yang insya-Allah mudah-mudahan termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya diturunkan rahmat kepada sekalian kita, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan pahala yang sebaik-baiknya untuk kita sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan alhamdulillah kunjungan maya kita kembali diteruskan setelah beberapa ketika terhenti kerana kitab-kitab yang selama ni kita bawa dalam kuliah maya ni telah pun disampaikan dan dikongsikan di
satu surau di yang berdekatan, yang dalam kawasan Ipoh ni, ya, dan tuan-tuan dapat mengikutinya dalam channel YouTube Muhammad Azmi 10. Adapun kitab yang kita akan kupas ini ialah kitab yang telah terhenti pengajiannya semenjak bermulanya PKP pada tahun 2020 lalu, ya, di sebuah masjid, ya. Maka oleh kerana tidak ada apa-apa perkembangan terkini tentang kuliah kitab ni, maka diambil keputusan untuk kita mengambil keputusan untuk meneruskan kuliah kitab ini secara kuliah maya, kerana kitab ini sudah berada di penghujungnya, ya. Ada beberapa bab di hujung kitab ini, ya, yang masih berbaki, maka untuk tidak membazirkan ilmu yang ada di dalam kitab ini, keputusan kita ambil untuk meneruskan pengajian kitab ini, iaitu kitab Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang disusun oleh Syekh Tuan Guru Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali hafizallahu taala. Jadi kepada tuan-tuan, dan puan-puan yang mengikuti kuliah kitab ini sebelum ini, ada, di dalam channel YouTube Muhammad Azmi 10, di dalam folder yang tersendiri, Jadi insya-Allah bermula malam ini kuliah maya kitab ini kita akan masukkan ke situ dan tuan-tuan boleh mengikutinya insya-Allah. Jadi tajuk yang kita akan kupas pada malam ini ialah tajuknya ialah wajib melebihkan pengetahuan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib tiap-tiap mukallaf melebihkan pengetahuan pada Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang bangsanya, bondanya, ayahandanya, warna tubuhnya, hal kenabiannya, kerasulannya, tempat diputerakan dia, hal syariat dan perjalanannya. Jadi ulama-ulama sebelum ini ada menulis kitab-kitab berkaitan dengan kehidupan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah taala menulis sebuah kitab yang dinamakan sebagai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan banyak juga ustaz-ustaz yang mengupas kitab ini di dalam kuliah-kuliah pengajian mereka. Jadi kita boleh lihat di dalam video-video kuliah-kuliah kitab Syamil Muhammadiyah ini, kita boleh lihat bagaimanakah kitab Syamil Muhammadiyah ini dikupas, oleh tuan-puan guru kita untuk diperjelaskan kepada kita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dalam kitab ini disebut secara ringkas, supaya kita boleh memahaminya di sini dan menjadi satu motivasi untuk kita, mengkaji dengan lebih mendalam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan baginda di alam dunia ini sebagai penghulu segala nabi dan rasul, sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pertamanya ialah bangsanya. Bangsa baginda SAW ialah Arab sejati lagi Quraisy yang mulia, bahkan menjadi penghulu bagi kaumnya. Jadi Nabi SAW ini adalah seorang Arab keturunan Quraisy, yang mana di kalangan orang Arab sendiri pun keturunan Quraisy, Bani Quraisy ini dipandang mulia, kerana mereka ini berketurunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, keturunannya. Jadi namanya kalau kita lihat pun ada dikupas oleh Syekh Ja'far Al-Barzani dalam kitabnya Majmu'ah Maulud Syarifil Anam, ataupun lebih terkenal dengan nama kitab Barzanji. Dalam rawi yang kedua diterangkan tentang silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda ialah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim, yang bergelar Kilab, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi dalam kitab Barzanji ini pun diterangkan bahawa Adnan ini adalah
moyang Nabi SAW yang terakhir diketahui secara muktamad oleh orang-orang Arab ataupun oleh sejarawan Arab, ya. Tetapi daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS ini ada beberapa perbezaan pandangan. Maka yang kita tahu silsilahnya sampai kepada Adnan, tapi dari Adnan ni dia akan sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berhubunglah keturunan Adnan ini dengan Nabi Ismail alaihissalam, anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Adalah sekian datuk nenek junjungan kita jadi Raja Hijaz dari semenjak 122 tahun dahulu daripada Miladil Masihi, tahun Masihi, sehingga tahun 538 Miladil Masihi. Jadi itulah faktanya, ya, itulah faktanya. Maka kalau kita lihat dari sekarang ni yang tinggal menjadi raja dari keturunan Nabi SAW ni, iaitu Raja Jordan. Sebab itulah kalau kita lihat nama dalam bahasa Arab, nama kerajaan Jordan ni adalah Mamlakah Urdun Al-Hashimiyah, ya, maknanya disandarkan kepada Bani Hashim, iaitu yang itu keturunan moyang kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Maka adapun mengetahui keturunan teratas daripada Adnan telah enggan daripadanya oleh syarak sebagaimana nas-nas keterangan yang hadir dalam hadis. Maka keturunan yang terdapat dalam setengah nasab-nasab sehingga kepada Adam adalah tidak diiktimadkan, tidak dapati keterangan yang boleh dipegang kerana dhaif hadisnya. Jadi bab silsilah ni sampai kepada Nabi Ibrahim lah. Yang selepas itu adalah perkara-perkara yang menjadi persisihan pandangan di kalangan para ulama. Maka kita tak perlu menghabiskan masa kita dengan terlibat dalam persisihan itu. Cukup setakat kita tahu bahawa Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana merupakan putera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW ini keturunannya bercantum dengan Bani Israel sampai daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melahirkan dua orang, daripada Nabi Ibrahim lahir dua orang putera, iaitu Nabi Ismail AS dan Nabi Ishaq AS. Daripada Nabi Ishaq inilah datangnya Nabi Yaqub, datangnya Bani Israel, seterusnya kaum Yahudi. Daripada Nabi Ismail, ya, keturunannya berkahwin dengan orang Arab, maka Nabi SAW adalah berketurunan Arab Quraisy. Wallahu alam. Adalah keturunan pihak bondanya, iaitu ialah Aminah binti Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Hakim yang bergelar Kilab. Ini sebagaimana keturunan pihak ayahandanya. Adapun Abdul Manaf ini bukan Abdul Manaf yang pada keturunan ayahandanya. Maka jadilah bersatu keturunan pihak ayahandanya pada datuk yang bernama Hakim yang bergelar Kilab itu. Jadi sebenarnya perkahwinan antara ayahanda dan bonda Nabi SAW ini, Abdullah dan Aminah ini, sebenarnya mereka ini, ya, ada moyang yang satu, iaitu Hakim yang bergelar Kilab itu. Kan, ya, wallahu alam. Jadi dalam kitab ni ada diterangkan silsilahnya secara pecahannya, yang mana tuan-tuan boleh lihat nanti, ya, kalau dicari silsilah keturunan Nabi SAW ni dalam petanya dalam Google, insyaAllah kita akan jumpa, ya, insyaAllah. Baik, kemudian yang ketiga diputerakan junjungan kita, ya, Nabi Muhammad SAW pada waktu subuh hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun itu 571 Masihi. Keadaannya yatim, lagi lahir, lagi fakir. Jadi faktanya Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, kerana sebut tahun gajah kerana tidak berapa lama sebelum Nabi SAW dilahirkan berlakunya peristiwa, ya, Abrahah menyerang kota Mekah kerana ingin meruntuhkan Kaabah. Abrahah bersama tentera-tenteranya yang bergajah. Dan peristiwa ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Fil yang kita biasa baca sebagai salah satu dari surah lazim di dalam semayang kita, dalam solat kita, kan? Ya, jadi dilihat kiraan tahun Masihinya ialah 20 April tahun 571 Masihi. Ini bermakna hampir 600 tahun selepas Nabi Isa AS dilahirkan, barulah
dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Maknanya jaraknya itu jauh. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya hampir 600 tahun. Maka jarak 600 tahun ini disebut oleh setengah ulama sebagai zaman fitrah, kerana antara kedua waktu ini tidak ada Nabi lain yang diutuskan kepada manusia. Wallahu a'lam. Keadaannya yatim lagi fakir. Kenapa dikatakan yatim? Kerana ayahandanya Abdullah wafat pada usia Nabi 2 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi ini diceritakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Barzanji yang masyhur itu. Maka dipelihara akan dia oleh Allah SWT dan dikayakan serta dijaga oleh Allah SWT akan perjalanannya dan sopan santunnya, sehingga jadilah baginda seorang muda yang berperangai baik dan memberi kelebihan dan sifat yang sempurna, yakni maruah dan mulia lagi pemurah, berani dengan sebaik-baik tingkah laku serta benar dan amanah, dan tiada padanya kejahatan dan kelakuan yang cacat, sehingga sahlah bahawa diperhadapkan yang dipadankan kepadanya dengan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sultan azim. Mafhumnya bahawa kamu ini wahai Muhammad sesungguhnya berperangai dengan perangai yang mulia. Dan ini Nabi SAW mengaku di dalam beberapa hadis, antaranya Nabi SAW menyebut qad addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan bahawa Allah SWT yang mendidik dan memperelokkan akhlak baginda SAW, dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Maknanya dengan Nabi diutuskan sebagai seorang Nabi, seorang Rasul kepada manusia, maka akhlak Nabi yang mulia ini menjadi contoh kepada manusia sekaliannya. Jadi manusia yang paling berakhlak mulia di atas muka bumi ini ialah Nabi Muhammad SAW. Mana datangnya akhlak mulia Nabi SAW ini? Dari hasil didikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tempat diputerakan baginda di dalam negeri Makkatul Mukarramah, dan di Mekah juga jadikan baginda Rasul tatkala umur baginda 40 tahun, dan duduk baginda di Mekah selama 13 tahun. Berpindah ke Madinatul Munawwarah, dan di Madinah tempat makamnya. Baginda di Madinah selama 10 tahun. Jumlah umurnya sehingga wafat 63 tahun. Jadi baginda ni kelahiran kota Makkatul Mukarramah dan wafat di kota Madinatul Munawwarah. Jadi kita semua tahu bahawa Nabi SAW menyampaikan Islam di Mekah selama 13 tahun, berhijrah ke Madinah kemudiannya, dan berada di kota Madinah selama 10 tahun, dan baginda wafat pada usia 63 tahun. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, hal kenabiannya dan kerasulannya, ialah kesudahan sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul, dan keadaan syariat yang itu memansuhkan, yakni membatalkan syariat-syariat rasul-rasul yang dahulu, serta kekal syariatnya sehingga hari kiamat. Dan ini diakui oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis yang kita baca pada awal tadi, la nabiyya wala rasula ba'di, tidak ada nabi dan tidak ada rasul selepasku, kata Nabi SAW. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini adalah syariat yang akan kekal sehingga ke hari kiamat. Sesatunya. Kalau syariat nabi-nabi lain, apabila syariat nabi berikutnya, rasul berikutnya datang, maka syariat termansuh dengan sendirinya. Tapi apabila datangnya syariat nabi kita Sayyidina Muhammad SAW ni, syariat itu akan kekal sampailah ke hari kiamat. Malah Nabi Isa AS pun apabila turun ke dunia nanti, baginda pun akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kemudian yang keenam, perjalanan baginda. Perjalanan baginda terlalu banyak, tetapi perjalanan yang wajib diketahui serta beriman ialah perjalanan Isra' dan Mi'raj yang jalankan Nabi Muhammad SAW pada malam Isnin 27 Rajab, setahun sebelum hijrah daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan daripadanya dinaikkan pula kepada segala tingkat langit yang 7 sehingga kepada Sidratul Muntaha. Diterangkan Sidratul Muntaha. Nama tempat sudah satu yang naik ke atas dari bawahnya, dan tempat sudah satu yang turun ke bawah dari pihak atasnya. Dan munajat kepada Allah. Di sana diterima fardu semayang sebenarnya yang wajib ke atas setiap-tiap mukallaf mengerjakannya setiap waktu. Jadi
kita semua tahu bahawa kita sekarang berada dalam bulan Rajab, bulan berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, yang dikurniakan satu mukjizat terbesar yang dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW selain daripada Al-Quran. Dan bulan peristiwa Isra' ini dikupas dalam pelbagai sudut oleh tuan-tuan guru kita, penceramah-penceramah kita. Jadi tuan-tuan boleh lihat ceramah-ceramah Isra' wal Mi'raj yang disampaikan, maka kita akan dapat pengajaran. Kita akan dapat pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang mana peristiwa Isra' Mi'raj ini sebenarnya adalah suatu motivasi kepada baginda SAW dalam perjuangan baginda untuk menyampaikan agama Allah SWT, agama Islam ini. Jadi sebagai akhirnya kita lihat yang ketujuh, putera dan puteri baginda. Putera baginda 3 orang, iaitu Qasim, Abdullah yang bergerak Tayyib, dan Tahir ini Ibrahim. Jadi 3 orang putera baginda, Qasim, Abdullah yang bergerak Tayyib dan Tahir. Kedua ayah anak ini dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan Ibrahim dari Siti Maryah Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam. Puteri kepada baginda 4 orang, iaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kalthum. Semua puteri baginda ini dilahirkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka puteri yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu ialah isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, yang berpangkat sepupu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah Sayyidatuna Fatimah itu isteri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lagi anak saudara sepupu waris. Maka daripada Sayyidina Fatimah inilah berketurunan anak-anak cucu sentiasa bertambah-tambah banyak sehingga sekarang ini. Itu yang kita lihat Said, keturunan Said, dan yang seumpama Habib dan yang seumpama ini. Maka ini susu galur mereka dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ini, yang melahirkan anak Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Wallahu alam. Maka sekalian putera dan puterinya tersebut daripada isterinya yang bernama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, melainkan Sayyidina Ibrahim, maka ia daripada Mariatul Qibtiyah yang dihadiah oleh Raja Mesir, iaitu Muqayqis. Itu dia. Jadi kita dah terangkan tadi, 6 orang anak daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan seorang ini Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau baginda meninggalkan isteri sebanyak 9 orang, iaitu Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Safiyah binti Huyai dari bangsa Yahudi, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab dan Jawairiyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Itulah dia isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasulullah SAW wafat, 9 orang campur dengan Siti Khadijah jadi 10 orang. Jadi 9 orang isteri ini adalah khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beristeri 9. Syariat menyebut paling ramai hanya 4 orang isteri saja untuk setiap umat Islam. Wallahu alam. Baik. Rupa junjungan Nabi SAW diterangkan secara ringkas di sini. Ada 12 ciri. Pertamanya, junjungan baginda SAW paling sempurna bentuk, rupa, budi pekerti dan mempunyai sifat-sifat terpuji. Jadi ini boleh kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan kitab-kitab yang lain. Yang kedua, badan sederhana tinggi, kulitnya putih kemerahan, luas mata bercelak, letik alisnya serta lebat halus bulu yang tumbuh di situ. Yang ketiga, jarang sedikit giginya, lebar mulutnya, luas dahinya, berbentuk anak bulan, kelihatan cantik berseri. Ini semua diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Rata pipinya sederhana, mancung hidungnya dalam bentuk yang menarik sekali. Itu yang keempat. Yang kelima, bidang di antara bahu dan tengkuk baginda 2 tempat berongga kasar, besar tulang sendi, sedikit daging tumit, tebal janggut, besar cantik kepala baginda dengan rambut dibiarkan panjang hingga kedua cuping telinga menuruni. Ini semua ada dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Keenam, di antara 2 belikat termeteri dengan khatamun nubuwah. Ini Nabi kesudahan yang sekelilingnya cahaya menyinari. Wallahu alam. Ini pun disebut dalam kitab Syama'il. Ketujuh, peluh baginda putih bersih laksana mutiara, baunya harum lebih dari kasturi. Sehingga dikumpul oleh
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi minyak wangi. Ini adalah keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengambil puluh Nabi ini sebagai minyak wangi untuk diambil barakah daripadanya. Ke-8, bila berjalan bengkok udang sedikit, kelihatan seolah-olah seperti keadaan orang yang sedang turun dari tempat tinggi. Ke-9, bila berjabat tangan, maka tangan orang yang dijabatnya wangi sepanjang hari. Itu keistimewaan Nabi SAW. Yang ke-10, bila letakkan tangannya atas kepala kanak-kanak, maka diketahui kanak-kanak itu pernah disentuh Nabi kerana bau yang harum wangi. Itu juga diceritakan semua-semua yang kita baca ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ke-11, wajah baginda laksana bulan, purnama kelihatan sentiasa cantik, kegemilangan berseri. Dan yang ke-12, akhir sekali, orang yang meriwayatkan rupa bentuk baginda pernah berkata, aku tidak pernah melihat siapa baik sebelum atau sesudah ini ada orang yang dapat menyamai kecantikannya dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Jadi itulah kenapa kita perlu lebih mengetahui tentang diri Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain. Walaupun tidak salah kita mengkaji sejarah para nabi dan rasul, tapi sejarah Nabi SAW lah yang seharusnya dan sewajarnya kita kita kaji supaya ada iktibar daripadanya, jadikan panduan. Kerana kita ini sebagai umat baginda SAW sudah pastilah kita berkehendakkan kita mendambakan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mendambakan syafaat Nabi SAW, kita wajar ada perasaan cinta kepada baginda SAW. Dan untuk perasaan cinta kepada Nabi SAW ini perlu kepada kita mengenali baginda dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Jadi itulah sedikit kupasan untuk kuliah maya kita malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Rekasan Anak Kenal Sunnah wal Jamaah ini pada kuliah akan datang dengan tajuk yang berikutnya, iaitu beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan kitab-kitab dan tajuk-tajuk yang seterusnya. Itu daripada rukun iman, insya-Allah dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah maya yang akan datang. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa sebab kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk yang kita bersama kita, untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sementara ini menjadi baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan baiknya itu sampailah ke akhirat, terlindung kita daripada azab neraka yang pedih. Dan sekiranya ada apa-apa dalam kuliah ini yang disampaikan mungkin tidak mendapati selera tuan-tuan dan puan, saya minta maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dari tuan-tuan dan sekalian. Bertemu kita pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lazat taufiq azmi walakum. Dan kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih al-kafaratul asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma arham jaman hadza jam'u tafsirun bari tafsir masuma. Allahumma inna najul kafin huri adaina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'uhum wa shattit kalimatan wa zazil aqlahum wa salim kalba min kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma unzil kitab wa ya mujassa wa zaman ahzab yazib wa sunahim bi fa nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zina musafami akramakum رب اللهم ارفعنا البلاء والوباء وسبب الكورونا والغلاء والمن وفتن ما ظهر منه ومن بطن أمرنا هذا خاص أسبابنا أما بفضلك جودك كرم النبي صلى الله عليه وسلم إن محمد صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون وجزاء من الأسقام يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعانا ومن سلم منا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر جنبار إنك السميع العليم تب لنا يا مولانا إنك تواب رحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ لنا رمضان دعوانا فيها سبحانك اللهم آتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم إنكم تقوا خير بلا يد التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.